Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ni Brother Cho nak menceritakan sedikit pengalaman Brother Cho sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Okey, alhamdulillah setakat ni rakyat Malaysia dah mengikut 95% Perintah Kawalan Pergerakan COVID-19. Alhamdulillah. Sekali lagi Brother Cho mengucapkan syukur sangat-sangat kerana rakyat Malaysia mulai sedar atas virus tersebut. Okay, Brother Cho nak cerita sepanjang 18 Perintah Berkurung sehingga 31 Mac ini, pengalaman kami, saya bekerja di Pejabat Agama, membantu tim penguatkuasa untuk memantau surau dan masjid. Pada hari kedua 19 hari bulan, kita memantau beberapa masjid dan surau. Ada lagi jemaah yang berdegil. Mungkin dia orang tak nampak virus ini merebak secara halusi kecil-kecilan dan tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Bila sentuhan berlaku atau jangkitan berlaku, baru kita sedar betapa bahayanya virus COVID-19 ini. Okey, disingkatkan cerita, kami buat pantauan hari kedua Perintah Kawalan Pergerakan. Ada satu surau di mana saya tak perlu cerita di mana, ada jemaah hampir 20 orang di situ, dan kami memberi nasihat selepas dapat panggilan pada anak karya menyatakan berlakunya berjemaah beramai-ramai pada waktu Zuhur, sedangkan perintah Perintah Kawalan Pergerakan yang telah dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia, Kerajaan Negeri Perak, Wak-IMA daripada Datuk Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Perak untuk tidak berjemaah beramai-ramai dalam solat waktu ataupun solat Jumaat dalam masa tempoh 2 minggu ini, mulai 13 sampai 31 Mac. Okey, kami buat pantauan dan kami beri nasihat kepada jemaah tersebut. Okey, kita selesai secara baik, dia orang pun bersurai. Kemudian keesokannya kami memantau hari Jumaat pada 20 hari bulan menyatakan ada lagi yang masjid-masjid di sekitar Larut Matan Selama membuat solat berjemaah. Untuk makluman kawan-kawan, sahabat-sahabat semua, masjid 65 masjid di bawah jagaan Pejabat Agama Islam Taiping. Bukan senang tuan-tuan dan puan-puan, sebab kami anggota terhad dalam 10 orang nak memantau 65 masjid termasuk surau dirikan Jumaat. Itu yang pening sikit, anggota tak ramai. Pada hari kedua kami pantau sebelah daerah Larut Matang dan Selama belah utara. Kami pergi, lepas tu tiba-tiba dalam pukul 2 lebih selesai buat pemantauan 1-2 masjid yang tak buat solat Jumaat. Alhamdulillah lah, dalam tempoh berkurung ni, tempoh perkawalan gerakan tempoh PKP ni, Perintah Kawalan Pergerakan ni, alhamdulillah lah kami sampai pukul 2. Kami terima daripada sahabat kami, anggota pasukan penguasa, menyatakan ada jemaah yang kita pantau semalam yang kata dalam 20-30 jemaah yang dalam satu karya surau tu yang positif mengenai COVID-19, dan kami dalam van tersebut panik jugalah, tetapi dinasihatkan pegawai saya kita buat saringan lah, dan kami menuju pada petang tersebut menuju ke KKM Simpang. Dalam 10 orang buat saringan, dan 4 yang dipanggil, 3 diberi surat untuk test sampel, dan 1 saya lah di karantin di karantin selama 14 hari daripada 21 sehingga 2 hari bulan 4.
Selepas esokannya hari ketiga hari keempat hari keempat 3 pegawai saya dah buat sampel, test sampel hari Sabtu pada 21, dan saya masih kuarantin di rumah, dan saya duduk dan tidak berdekati dengan anak isteri lah. Kemudian selepas doktor cakap pada pegawai-pegawai yang ambil sampel, kalau KKM tidak panggil dalam masa 24 jam, insyaAllah keputusan adalah negatif. Tetapi tempoh kuarantin itu masih dikekalkan. Alhamdulillah, selepas Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, hari ini hari Rabu, dapat panggilan daripada jemaah tersebut dan warga yang terlibat positif tu daripada jemaah tersebut. Doktor cakap kepada yang terlibat dan jemaah tersebut adalah keputusan negatif. Alhamdulillah, Alhamdulillah sangat-sangat, amin, kerana keputusan semua negatif, dan yang terlibat tu masih positif dan diberi rawatan. InsyaAllah lagi 2-3 hari pesakit tersebut akan pulanglah melalui keluarga tersayang. Di sini saya tekankan bahawa pentingnya 3 benda yang kami kena sampel dan saringan tu. Macam saya kena saringan sebab Alhamdulillah saya gunakan 3 kaedah. Pertama, pakai mask. Kedua, jarak percakapan antara 1 meter. Okey, yang ketiga, jangan buat sentuhan. Kalau kita sentuh, kadang kita orang Islam, kita ada adab, kita bersalaman kerana ialah adab, sebagai adat, kan, sebagai orang Melayu Islam kita bersalam. Tetapi saya mencegah selepas itu memakai hand sanitizer, kan. Alhamdulillah, bila kami 10 orang tu di saringan, masa saringan di KKM Simpang tu, first dia orang cek suhu badan, nadi dan jantung, tekanan darah, tekanan darah. 3 benda ni lah. Lepas tu kemudian di temuduga, kita semasa bertemuduga kepada penonton-penonton YouTuber saya lah, kita ikhlas kalau ada 3 simptom. Kita rasa suhu badan yang terlampau naik, kita rasa batuk terlampau teruk sangat, kritikal, rasa tak selesa lah, baik kita pergi ke KKM yang dekat dan memberitahulah apa yang berlaku. Kita jangan simpan apa yang simptom-simptom yang ada di dalam badan. Kalau kita merahsiakan benda ni, kemungkinan virus tersebut berada dalam badan kita, sebab virus tersebut kita tak nampak, kan. Selepas pada tu kemudian bila dicerita, itulah doktor tersebut refer kepada doktor pakar Hospital Taiping, katakan 4 pegawai tadi, 3 dia ambil sampel dan 1 saya kena kuarantin. Alhamdulillah setakat ni hari Rabu, kan, pada keputusan dapat daripada KKM semua yang negatif lah. Alhamdulillah. Jadi tempoh berkurung tu, kuarantin tu kena adalah sampai 2 hari bulan 4. Itulah hari ni saya nak pesan kepada sahabat-sahabat semua, penonton-penonton setia YouTuber saya, jangan lupa 3 benda: cuci tangan kalau sampai rumah, jangan sentuh anak, pakai mask bila nak keluar, kan. Lepas tu pakai sarung tangan, jauhkan daripada sesiapa pun 1 meter, bercakap, dan apa yang kita nak lakukan mesti berjaga, berhati-hatilah. Apapun pengorbanan seorang pihak penguasaan adalah risiko di hujung nyawa. Terima kasih kepada pegawai-pegawai keselamatan, polis, askar, pihak kesihatan KKM dan penguatkuasa daripada segi penguatkuasa agama, penguatkuasa Majlis Pemadanan Taiping yang banyak membantu, dan diorang pun penat, diorang manusia yang diorang ada life sendiri, diorang ada anak, diorang ada isteri, ada family, mak bapak,
mohon kepada semua tontonan saya, ikutilah perintah kawalan pergerakan ini. InsyaAllah kalau kita ikut, kalau kita patuh, virus ini akan lenyap di muka bumi Malaysia ini, insya-Allah. Banyak berdoa, sayangilah anak, sayangilah keluarga, sayangilah orang sekitar kita. Kita lagi beberapa hari lagi untuk menyambut Ramadan dan menyambut Aidilfitri. InsyaAllah kalau kita umur panjang, kita kena kawal benda ni. Kalau tak kawal, kita tak adalah suasana Ramadan. Nak orang kata solat tarawih, solat berjamaah ramai-ramai, dan Aidilfitri kemungkinan kita di rumah, insya-Allah. Dalam pukul 1 nanti pada 25 hari bulan akan Perdana Menteri akan memberi kenyataan, dan kita sentiasalah alert ataupun sentiasa peka untuk untuk mengikuti perkembangan daripada semasa ke semasa, daripada website MKN, kesihatan dan media massa lah, insyaAllah. Setakat ni video saya kepada semua, stay at home kan, duduklah rumah sentiasa, dan kalau kata ada keperluan, insyaAllah keluar dan balik cepat mungkin, cuci apa yang patut, tangan, baju-baju kita hindarkan diri kita daripada virus tersebut, insyaAllah. Dan juga jangan lupa Brother Chow akan buat video-video banyak lagi dalam tempoh perkawalan pergerakan perintah kawalan pergerakan tempoh masa sampai 31 Mac, insyaAllah. Jangan lupa subscribe, tak kena duit tuan-tuan. Dan kalau subscribe tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang subscribe akan dapat ikuti video-video saya akan datang, insyaAllah. Saya akan buat kejutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.